Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Hafiz selaku moderator, yang dimuliakan Datuk dan Datin Hajah dan semua para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 28 Januari 2026 bersamaan dengan 9 Sya'ban 1447. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT. Doa-doa yang telah kita baca menghampiri qabulnya Allah Azza wa Jalla kepada kita, insya-Allah. Kita duk baca beberapa 2 bulan yang lalu, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nampaknya masa semakin hampir, insya-Allah. Dan kita doa kita kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa, bermunajat kita kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa dengan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama Islam. Di kalangan ulama salafus salih, mereka mengatakan bahawa di antara doa yang diajar iaitulah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, rezekikan kami dapat beramal pada bulan Ramadan, dan kabulkanlah semua amalan kebaikan yang kami lakukan. Itulah doa kita, harapan kita, insya-Allah, dan menjadi amalan salafus salih apabila masuknya, menghampirinya bulan Ramadan al-Mubarak. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita dalam bab afatul qulub, penyakit-penyakit yang melanda hati manusia, iaitu penyakit yang ke-8, ataupun dalam bab keseluruhan bab yang kita akan bincang di sini, iaitulah bab yang ke-14. Bab yang ke-14, membesarkan diri. Jadi penyakit ni kalau kita tengok dari sudut susunan pembahagian Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dia kata penyakit yang ke-8 yang melanda hati manusia, iaitulah penyakit pada bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Dia panggil takabur. Orang yang besarkan diri, bila dia besar diri dia, masalahnya orang lain semua kecil. Itu penyakit. Bila kita besarkan diri kita, bermakna orang lain semuanya kecil. Maknanya boleh kita katakan bahawa kita je yang hebat. Orang lain tu tak hebat. Sebab apa tak hebat? Sebab mereka tidak seperti kita, tidak sehebat kita. Jadi kita kata itu jelah yang dikatakan besar diri itu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sangat-sangat perlu murajaah, muhasabah diri kita sentiasa, supaya apa? Supaya setiap perbuatan yang kita lakukan, supaya setiap perkara yang duduk dalam jiwa kita sentiasa diaudit oleh kita sendiri. Aku ni dalam kategori mana? Kategori tawadhu' ataupun kategori mutakabbir, sombong. Jadi kalau kita rasa kita ni sombong, besar diri, inilah di antara kitab penawar yang perlu dipelajari. Kalau kita rasa diri kita ni angkuh, tak dengar kata, inilah di antara kitab yang kita cadangkan, yang kita murajaahkan, yang kita muzakarahkan.
untuk mencari solusi ataupun penawar kepada penyakit yang melanda sebahagian besar daripada umat manusia di atas dunia ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita syifa'ul qulub, penawar hati, yang menjadikan hati kita bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, dan hati kita dapat menjadi hati qalbun salim, hati yang sejahtera daripada afat, daripada penyakit-penyakit, dan juga daripada syubhat, perkara-perkara yang boleh menimbulkan keraguan dalam hati, yang menyebabkan manusia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Tuhan pemilik alam ini. Baik para jemaah sekalian, muka surat bagi yang ada kitab yang gambar seperti yang berada di belakang saya ni, muka surat 242. Muka surat 242. Kalau yang versi lain tuan-tuan cari je. Kalau yang Jawi itu senang. Cari bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Jumpalah insya-Allah. Sebab kita tak lari daripada kitab ini, tak lari daripada teks asal dia yang Jawi itu. Itu di antara usaha-usaha yang dibuat oleh pihak penerbit untuk mengekalkan keaslian kitab yang ada ni. Insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, ketahui olehmu. Tuan Syekh rahimahullah, dia mula dengan i'lam. I'lam maknanya ketahui olehmu. Wahai orang yang beriman, kamu kena tahu, kamu kena pandai, kamu kena bijak memuhasabah diri supaya kamu tidak binasa dalam keangkuhan ataupun kesombongan. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, apa dia maksudnya membesarkan diri? Apa dia maksud? Bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Kita rasa kita perfect, kita ni sempurna, tak ada benda yang boleh dikritik, tak perlu kepada nasihat orang. Itu tanda-tanda simptom-simptom manusia yang membesarkan diri ataupun disebut dengan nama manusia takabur. Jadi kalau kita rasa kita ni perlu pada nasihat, perlu pada bimbingan, perlu pada tunjuk ajar, alhamdulillah, walaupun kita kaya banyak mana pun, tapi kalaulah kita jadikan hidup kita bersama dengan majlis ilmu, pelbagai tajuk yang kita bincangkan, ada ilmu tasawuf, ada tafsir, ada hadis, insya-Allah sifat itu dapat dikurung ataupun dapat dikekang ataupun dapat dikawal biiznillahi azza wa jalla. Kalau tidak, kita rasa kita lebih daripada orang lain. Aku sempurna. Tak ada siapa yang boleh kritik saya. Tak ada siapa boleh komen saya. Sebab, jadi kita kalau rasa kita betul, orang nak tanya pun tak boleh. Kadang-kadang bukan dengan orang lain pun, dengan isteri sendiri pun dia kelahi. Engkau nak ajar aku. Engkau siapa? Itu kes yang kadang-kadang berkelahi orang ni. Kelahi pula dari supermarket tu. Sebab nak beli satu barang. Dengan anak-anak jangan kira lagi. Allahu Akbar. Jadi pasal itulah anak banyak jumpa kes-kes orang tua-tua ni, bila anak nak nasihat, tak boleh. Marah. Engkau siapa? Engkau anak. Jadi dia mari nasihat, Ustaz, tolonglah. Mak saya ni peminat sangat ni, duduk mengaji tafsir pagi-pagi dengan Abu Anah ni. Tak ada orang lain boleh nasihat mak saya ni kecuali. Jadi akhir sekali kita kata insya-Allah saya boleh nasihat, tapi nasihat macam mana dia jauh. Jadi alhamdulillah, jadi para jemaah sekalian, kadang-kadang orang tu begitulah keadaan dengan orang lain, dia boleh tahu, tapi dengan keluarga dia, dia rasa dia sudah sempurna, orang lain rendah belaka, dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada penyakit berat ini. Maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang ada dalam hati manusia dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Sebab apa tersembunyi? Sebab dia adalah hati kita, ada dalam jiwa kita. Cuma kadang-kadang keluar juga di mulut, keluar juga di tingkah laku kita yang orang boleh nampak, sombong dia tu. Something dia tu tak.
besar diri dia tu. Dia ada kalanya nampak. Tapi cara dia memang dalam hati memang duduk condemn orang, duduk jatuhkan orang, kita kata ini satu kes yang agak berat. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 72, فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong dan takabur adalah neraka Jahannam. Tak ada tempat yang sesuai dengan orang takabur ini kecuali an-nar, Jahannam. Itulah tempat yang sesuai dengan dia. Na'udzubillahi min Jahannam. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada neraka Jahannam. Sebab inna azabaha kana gharama. Azab neraka ni dahsyat. Penjaga neraka pula tak ada ihsan, tak ada kesian belas langsung. Dia tak memikir kalau penjaga neraka ada kesian belas, itu bukan zabaniyah, bukan penjaga neraka nama dia tu. Orang yang ada ihsan, masih lagi ada ihsan, dia tak boleh. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi penjaga-penjaga neraka ni bengis. Tengok muka dia pun sudah takut. Sudah azab dah. Orang panggil tengok muka dia pun azab dah. Apalagi kalau dia herdik, dia jerkah. Cukup menakutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala hadis yang Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Dia panggil hadis Qudsi ni hadis Nabi kita menceritakan Allah berfirman. Qala Allah Azza wa Jalla. Tapi dia bukan Quran. Dia beza hadis Qudsi ni, dia bukan Al-Quran. Rasulullah yang menceritakan tentang hadis ini daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil hadis Qudsi. Apa dia? Allah Ta'ala bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ridai. Ketinggian itu adalah selendangku. Selendang ni yang kita pakai ni, kain yang kita pakai belah atas ni dipanggil rida. Wal-azamatu izari. Dan kebesaran itu adalah kainku. Kita kalau kita pergi pakai ihram, kita pakai ihram kan dua helai kain. Yang atas nama dia rida, yang bawah tu nama dia izar. Ingat dah, dua kain. Rida dengan izar. Nah. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubadi. Oleh itu, maka sesiapa yang mencabut atau merebut padaku satu daripada kedua-duanya. Siapa dia cuba nak tarik rida aku atau nak tarik kain aku, nescaya aku akan campakkan dia ke dalam neraka Jahannam dan aku tidak peduli lagi. Duduklah kat situ sehinggalah selesai pembalasan hilangnya perasaan sombong dan takabur. Itu di antara hadis yang hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Makna hadis itu hadis sahih. Jadi bahayanya. Sini satu analogi yang cukup menarik. Mana Allah bandingkan, buat satu analogi yang mudah. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan ni tak ada bandingan. Tapi Tuhan buat satu bandingan supaya kita mudah nampak. Apa dia? Keagungan dan kebesaran Allah seperti kain rida dengan izar. Siapa dia cuba nak tarik kain aku akan campak dia dalam neraka Jahannam wal iyazubillah. Siapa dia nak campak dalam neraka, maka orang ni akan dicampak. Siapa dia nak tarik kain aku, orang ni akan dicampak dalam neraka wal iyazubillah. Itulah yang kita bimbang, yang kita takuti para jemaah sekalian. Bimbang kita. Sebab kita macam nak berlawan dengan Tuhan. Nak berebut dengan Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung itu, yang tidak layak bagi mana-mana manusia di atas dunia ini, cukup besar. Jadi kita jangan cuba lawan. Baik, tengok muka surat 246. Apa makna kibriya? Ini huraian kepada kalimah kibriya dan azamah. Kibriya dan azamah. Yang kita terjemah tadi, kibriya dengan makna ketinggian, azamah makna kebesaran, tapi ada huraian dia dari sudut penjelasan makna hadis. Kata Tuan Syekh, bermula kibriya. Kibriya. Dalam buku ni dah ada baris. Makna takabur itu bermaksud apabila seorang itu berasakan dirinya lebih mulia dan lebih tinggi daripada orang lain. Itu makna takabur. Jadi takabur ni sifat dia
orang yang rasa dia kuat, rasa dia hebat, rasa dia mulia, nak banding orang lain semuanya rendah belaka. Maka itu dia panggil sombong. Takabur. Adapun al-azamah, azamah maknanya keagungan itu adalah sesuatu keadaan pada dirinya mulia lagi sempurna dan kaya. Itu azamah. Yang pentingnya dua sifat yang sinonim lah dekat-dekat dua tu. Dan sombong, takabur, rasa diri besar, rasa diri hebat, rasa diri sempurna. Nah, itu dia panggil azamah. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, kerana yang pertama itu adalah kesudahan bagi yang kedua. Jadi bila orang tu rasa dia besar, maka dia akan takabur. Bila dia besar, dia akan takabur. Dan ini kerana yang pertama itu diumpamakan seperti selendang, dan yang kedua itu seperti kain yang dipakai di pinggang. Mana kain di sebelah bawah, izar. Hadis Qudsi ini memberi kefahaman kepada kita, dua sifat itu adalah tertentu bagi Allah sahaja. Mana sifat kemegahan, takabur, keagungan, kibria, azamah ini hanya layak bagi Allah Azza wa Jalla saja. Kita manusia tidak layak. Kita manusia tidak layak sebab kita terlalu lemah. Terlalu lemah kita ni nak berdepan dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Tak boleh. Tidak sepatutnya setiap hamba memiliki sifat suka membesarkan diri ini. Ini kerana dia seolah-olah merebut sifat Tuhannya itu. Maka sepatutnya dia dilemparkan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Mana orang yang patut ni sepatut dicampak dalam api neraka sebab dia cuba nak mencabar, merebut sifat yang hanya layak bagi azamah wal kibriya ini, hanya layak bagi Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan pada orang lain. Jadi jangan kita ingatlah dua sifat ni jangan dirempuh, jangan dicabar sebab tidak layak bagi kita sebagai seorang manusia yang lemah, yang tidak ada kekuatan dan tidak bermayanya kita di alam yang ada pada kita sekarang ini. Jadi para jemaah itu di antara kelebihan kita belajar, kita muhasabah tentang diri kita. Sebab apa? Sebab barulah kita sedar bahawa aku ni sebenarnya lemah, tak kuat pun kita. Jadi kalau kita nak tengok definisi lain dalam makna takabur, tuan-tuan tengok di muka surat 252. Ada hadis di situ. Ada hadis di situ. Hadis tentang definisi takabur. Definisi takabur. Coba tengok hadis di nota kaki nombor 4. Nota kaki nombor 4. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kata bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga mana-mana orang yang ada dalam hati dia sebesar zarah. Seberat zarah ni kecil sangatlah. Sifat takabur. Jadi para sahabat terkejut dengan kenyataan Nabi yang sangat berat ini. Kejut. Mereka bertanya. Kita kata jazahumullahu khairah. Allah Ta'ala lah balas kepada mereka jasa yang baik ini. Sebab apa? Sebab mereka bertanya. Kalau tak tanya, kita pun tak faham. Kalau tak tanya, kita pun tak faham. Kenapa Allah Ta'ala murka sampai begini? Qala rajulun, berkata seorang sahabat. Sahabat ni tanya bagi pihak kita. Dia kata, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada di kalangan kami ni ya Rasulullah, orang yang suka penampilan dia yang agak baik. Dia suka pakaian dia, baju dia smart, cantik. Kasut dia pun elok. Macam mana tu orang tu? Orang yang
kita ramai juga sahabat-sahabat kita ni nampak penampilan dia hebat kan. Dengan pakaian tu orang panggil segak, kemah. Kalau kata orang Kelantan kata jangok. Jangok molek dia mau. Maknanya pakaian dia tu orang panggil smart. Jangok. Maka Nabi SAW bagi penerangan pada sahabat, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu jamil, cantik, sempurna. Dan Allah Ta'ala suka kepada kecantikan. Tuhan tak marah. Tapi yang jadi kemurkaan Allah ini, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, ini yang dicela oleh syarak, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sombong itu ialah menolak kebenaran, walaupun benda itu betul, benar 100%, dengan bukti, dengan dalil, dengan evidennya cukup kita beri, tapi dia tetap menolak. Itu dia panggil sombong orang lagi tu. Asyik dia condemn orang, ya awak siapa. Jadi akhir kali yang betulnya dia seorang lah. Sebab orang lain itu awak siapa? Jadi macam mana kita nak huraikan kepada orang yang angkuh macam ni? Susah kita. Dan waghamtun nas, dan merendahkan manusia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kita boleh definisikan di awal perbincangan kita ni apa dia? Iaitu orang yang sombong, iaitulah batarul haqq waghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang. Jadi kita lah banyaklah sifat-sifat seperti mazmumah seperti ini yang perlu kita muhasabah dan kita kaji balik. Kadang-kadang ada juga dalam sifat kita. Bila kita bahas dengan orang ke, orang mari tegur kita. Tegur kadang-kadang orang tegur tu dengan cara baik, dengan cara bersopan santun. Dia pun WhatsApp pada kita peribadi. Kata orang PM tepi. Tak adalah duduk hentam di Facebook ke, hentam dekat IG ke, buat video sebut nama kita, caci, maki kita. Tak. Dia cakap dengan ikhlas, saudara, ya akhi, saya nak tegur saudara ni gini-gini, saya nak bagi peringatan, kita sama-sama muhasabah. Ramai ya orang baik-baik macam tu. Tapi dia tak boleh terima. Siapa awak? Ini dia panggil batarul haq. Yang kedua, ghamtun nas, dia akan menghina orang. Maka itulah simptom yang paling ketara, sifat takabur yang Allah Ta'ala cela, yang pelakunya akan dihumbankan ke dalam neraka. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah daripada sifat yang buruk, yang tidak baik ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita tentang Nabi sebut dalam la yadkhul jannata ahadun fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin. Sebesar biji khardalin, biji sawi pun akan dihumban ke dalam neraka. Waliyah. Tengok muka surah 42-48 tadi. Membesarkan diri adalah kelakuan yang dicela. Membesarkan diri adalah kelakuan yang dicela. Namun yang sebaliknya adalah merendahkan diri. Jadi kita panggil kontra, lawan takabur, tawaduk. Lawan takabur, tawaduk, merendahkan diri. Iaitu adalah kelakuan yang dipuji oleh syarak. Merendahkan diri dipuji oleh syarak. Sebagaimana pesanan Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah. Itu kadang-kadang mikir juga, macam mana Abu Anas tak kurang? Harta saya ada 10 juta, saya sedekah juta jadi 9. Macam mana kita nak faham tak kurang? Jawabnya dia kurang akaun dunia tapi dia telah pindah ke akaun akhirat. Artinya pada asasnya, pada dasarnya harta awak tidak kurang, masih lagi, bahkan dia berpindah kepada akaun peribadi khas yang lengkap dan sempurna. Sebab kita ni, akaun yang kita ada sekarang, akaun sementara nama dia. Akaun temporary. Akaun sementara. Sementara ya. Dalilnya, berapa ramai orang yang sudah mati, harta dia tidak pergi bersama dia. Harta dia tak pergi bersama dia. Kata di ahli fikir, ahli motivasi kata, kain kafan tak ada poket. Sedap juga istilah dia tu. Kain kafan tak ada poket. Jadi macam mana kita nak bawa harta kita pergi ke kubur? Jawabnya sedekah. Awal-awal lagi. Maka Nabi sebut,
Sedekah tidak mengurangkan harta, cuma pindah akaun dunia ke akaun akhirat. Dan itulah akaun kita yang peribadi, yang khas, yang menjadi milik kita, yang dia akan tunggu kita dalam barzah, dalam kubur, dan akan bersama kita ke syurga. Baik, itu tajuk permulaan hadis, tapi bukan tajuk kita malam ini, kita tak hurai panjang di situ. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tengok balik. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan Allah Ta'ala tidak menambah kepada seorang hamba itu dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan kepadanya. Kita kadang-kadang ego. Betul tak? Nak maaf kepada orang, apa nak maaf ya? Aku bukan salah aku. Dia, ini dia panggil manusia yang ego, manusia yang kerah kepala, tak mau. Sedangkan Nabi menggalakkan, siapa dia memaafkan kesalahan orang, ketika dia berkuasa untuk memaafkan, itu dia panggil izzah, kemuliaan. Tapi kalau kita contohlah, kita kata orang ni kena pada kita, dia ni orang besar, something yang bertarah lah, something yang bertarah hebat. Dia kena pada kita, tapi kita nak lawan dia tak mampu. Kita nak lawan dia tak mampu. Kita cakap, aku tak lawan, biarlah dia tu, aku maaf je lah. Itu dia panggil maaf berbentuk kesabaran. Sebab kita memang tak mampu nak lawan dia. Nah, kita maaf tak maaf pun memang kena gitulah. Cuma kalau kita maaf tu kita boleh pahala. Dan kalau kita tak maaf, kita rugi pahala. Itu dia panggil kerugian yang berlaku kepada manusia yang tidak memaafkan kesalahan. Tidak maafkan kesalahan. Tapi, kalau kita mampu, kita maaf. Itu dia panggil izzah, satu kemuliaan bagi dia. Orang akan puji selama-lamanya. Oh, dia ni pemaaf, dia ni. Jadi semua orang akan puji dia. Sebab apa? Sebab dia berkuasa. Dia boleh ambil tindakan kepada orang yang kacau dia, tapi dia tak ambil tindakan. Sebab apa? Sebab dia memaafkan. Itu besar pahala, dan orang itu dikira sebagai orang yang hebat. Masya Allah, tabarakallah. Jom kita jadi orang yang hebat. Nabi sebut apa? Siapa dia maafkan kesalahan orang sedang dia berkuasa, maka itu dikira orang itu satu kemuliaan bagi dia. Satu kemuliaan bagi dia, bukan lagi main-main. Tapi masalahnya kalau kita dah kuasa, kita nak balas lah pula kan. Kita nak balas pula. Kalau tidak, kita tak itu. Kita tak kuasa nak lawan. Baik, para jemaah sekalian, itu dia panggil yang ketiga. Ini baru tajuk kita. Tapi oleh kerana hadis tu hadis yang berkaitan, jadi eloklah kita bahas semua supaya apa? Supaya kita boleh kedudukan yang baik. Boleh faedah daripada hadis yang kita baca. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Yang kita nak tajuk kita ni. Dan tiada merendah diri seorang itu kerana Allah. Kita merendah diri kerana Allah. Bukan sebab apa-apa. Sebab tadilah, sebab tak mampu nak lawan tadi, lain. Ini kita merendah diri semata-mata kerana Allah. Melainkan Allah Ta'ala mengangkatkan darjatnya, Allah Ta'ala akan angkat darjat kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita usahalah supaya kita tawaduk. Jangan duk angkat diri, jangan duk puji diri melampau-lampau. Nah, kalau kita tinggi sangat, akhir sekali jatuh kuat. Jatuh, orang panggil daripada tempat tinggi ni sakit, tinggi. Jadi kita tawaduk. Orang yang tawaduk kerana Allah diangkat darjat oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai. Pagi tadi saya baca kisah Nabi Yusuf sampai akhir. Kalau para ulama mengatakan bahawa dua sebab Yusuf, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Yang pertama, dia ni tawaduk orang. Sabar, tawaduk, dan yang ketara sangat dalam episod perjalanan Nabi Yusuf ni, sifat dia ijtinabun nafs, dapat mengekang nafsu dia daripada terjebak dengan benda mungkar dan maksiat. Jadi kita cuba usahakan supaya
kita bersifat dengan sifat tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat darjat kita. Biiznillah azza wa jalla, bila Tuhan angkat darjat, tak ada siapa yang boleh jatuhkan kita, insya-Allah. Jadi baiklah, hadis ni rawahu Muslim. Kita pergi kepada yang seterusnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tarakal libasa tawadu'an." Dalam lafaz lain yang saya jumpa, "Wa man taraka an yalbasa salihas siyab." Itu lebih detail. Dan sesiapa yang meninggalkan memakai pakaian yang elok. Kita ada pakaian hok semak, hok mahal-mahal. Nah, pakaian yang elok. Kenapa? Tawadu'an lillah. Semata-mata tawaduk kita kepada Allah. Macam kita lah, jubah ni kalau kita beli yang orang lain pakai 200, 300 selai, cantik dah. Tak usah kira lah. Al-Asil, Al-Syiakah, Al-Haramain, 560 tu biasa sangat dah. Tapi kita ada lah. Cuma kita ada lagi jubah yang harga 5-6 ribu selai. Tapi kita tak nak pakai itu. Itu sebabkan apa? Tawadu'an lillah, kerana lebih baik daripada kita beli itu, kita membazir, kita bagi sedekah pada orang. Duit itu lagi baik digunakan oleh orang miskin yang memerlukan bantuan. Itu lebih baik daripada kita duduk kacau, duduk buat benda-benda yang boleh menyebabkan kita jadi takabur. Ya. Wahwa yaqdir. Maknanya dia tak mahu pakaian yang mewah-mewah yang melampau ni, sedangkan dia mampu. Dia mampu. Kalau tak mampu, memang tak boleh pakai pun. Dia mampu, tapi dia tak nak pakai yang orang panggil membazir sangatlah. Standard orang kaya-kaya kena pakai juga lah. Level dia tu. Tapi tak salah yang lebih-lebih sangat kan. Da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Allah Ta'ala akan panggil nama dia di hadapan khalayak ramai di mahsyar. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya' yalbasuha. Allah Ta'ala akan beri kepada dia pakaian keimanan yang dikehendaki untuk dipakainya. Pakaian yang cukup menarik, yang cukup cantik, yang cukup lawa. Apabila orang ini tinggalkan pakaian takabur di atas dunia, semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, Allah muliakan dia di akhirat dengan pakaian-pakaian yang cantik, yang comel, yang begitu hebat. Nak kata apa dia kita? Allahu Akbar. Jadi inilah keadaan kita yang sepatutnya kita usahakan untuk mencapai taraf yang begitu menarik, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Hadis ini rawahu At-Tirmizi, Al-Hakim, daripada Sahal bin Muaz bin Anas Al-Juhani, kata di muhaqqiq sanaduhu hasan. Sanad dia hasan. Alhamdulillah. Sanad dia baik. Maknanya hasan dengan makna sanad dia baik. Maksud menyeru, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Apa dia maksud ini? Mengikut ulama hadis kata, maksud menyeru di atas kepala sekalian makhluk adalah Allah SWT memasyhurkannya di antara sekalian manusia, serta Allah Ta'ala bermegah-megahkannya. Allah kata, inilah hamba aku yang tawaduk. Atas dunia dia tidak sombong. Atas dunia dulu dia tawaduk. Atas dunia dulu dia tidak menunjukkan keangkuhan. Maka di sini aku pakaikan dia pakaian keimanan yang menunjukkan kemegahan dia pada hari akhirat di hadapan khalayak ramai. Yang orang lain ahli-ahli takabur semuanya dihina oleh Allah, tapi ahli tawaduk diangkat darjatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita nak para jemaah sekalian. Kita usahakanlah supaya kita dapat yang terbaik daripada yang baik ini, insya-Allah. Baiklah. Masyhur, manakala yang dimaksudkan dengan pakaian keimanan, pakaian keimanan, apa dia? Min ayyi hulalil iman, adalah dua helai kain yang baru, iaitu selendan dan kain yang dipakai di pinggang, yang layak untuk manusia pada hari akhirat esok. Mungkin kain lain dah, kita tak pakai dah kain-kain yang pelik-pelik begini, tidak ada lagi. Sebab apa? Sebab kita bimbang takut di akhirat esok kain tak sama dengan kain dunia. Kata Ibnu Abbas, kalau serupa pun tak sama, kalau serupa pun tak akan sama. Sebab apa tak sama? Sebab di akhirat
nama je serupa dengan dunia, tapi dia tak serupa dengan dunia. Itu pentingnya dalam kehidupan kita sekarang ini. Usahalah, insya-Allah. Para jemaah sekalian, kita usahakan supaya terjadinya perkara yang baik itu, mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baiklah, tengok muka surat 252. Sesungguhnya, dan hanya sanya, kalau bahasa Jawi lama dia tulis, dan hanya sanya adalah membesarkan diri itu. Kalau bahasa nak ringkas, sesungguhnya. Membesarkan diri itu adalah besar dosanya, sehingga tidak masuk syurga bagi mereka yang ada dalamnya sifat ini, walaupun sebesar biji sawi. Na'udzubillah. Tengok dalam hadis yang kita dah baca tadi, maknanya orang yang besarkan diri, takabur ini, adalah besar dosanya, sehingga tak masuk syurga dengan sebab ada zarah besar biji sawi pun dikira. Kita dah baca kan, ana selalu dalam ceramah motivasi saya kata, saya nukilkan riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika orang datang minta sedekah di rumah Aisyah. Orang minta sedekah, dia kata, orang datang rumah Aisyah minta sedekah, tapi tak ada barang di rumah dia nak disedekahkan. Tak ada barang yang nak disedekahkan. Maknanya rumah dia di Aisyah ni sangat pemurah orangnya. Bila dapat barang-barang pagi, petang habis. Dia sedekah kepada orang pakai miskin. Kadang-kadang dia nak buka puasa apa terlupa. Terlupa nak simpan untuk dia buka puasa radhiyallahu anha. Jadi bila orang minta sedekah, orang tanya Aisyah, kata di pembantu dia, ya Ummul Mukminin, tak ada ni makanan, ada sebiji kurma ya, 2 biji kurma gitu, buah tamar. Malu nak bagi pada orang. Aisyah kata, berilah apa yang kita ada. Engkau jangan malu-malu. Sebab apa? Sebab hitungan pahala dalam kita umat Islam ini, Allah Ta'ala bukan pikul dengan kati, dengan apa dia lagi, kilogram, tak. Misqala zarratin khairan yarah. Siapa dia buat sebesar biji sawi, seberak biji sawi, misqala zarratin khairan yarahu, dia akan tengok pahala di akhirat. Jadi kalau kita nak timbang sebiji kurma ni dah berapa zarah dah tu? Oi, cuba pergi timbang tengok berapa zarah sudah ada. Dan sebaliknya, tengok dalam dosa kita. Dosa yang kita bincang di sini. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran. Siapa dia buat sebesar zarah syarran, keburukan, tengok dosa takabur ini, Allah Ta'ala akan humban ke dalam neraka wal'iyazubillah. Maka besarnya dosa takabur akan ditimbang dengan zarah, bukan timbang dengan pikul, bukan timbang dengan kilogram, bukan timbang dengan kati, bukan timbang dengan mana-mana timbangan yang berat, tapi dia bermula dengan zarah. Na'udzubillah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa tahhir qulubana minar riya' was-sum'ati wal-'ujub ya rabbal alamin. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat takabur, sifat glamour, sifat suka mencari kedudukan, dan lain-lain sifat yang mazmumah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin. Jadi ini pula. Maka takabur itu mempunyai 3 jenis kekejian. Takabur mempunyai 3 jenis penyakit yang keji, yang tak elok. 3 jenis penyakit keji ni, takabur. Yang pertama, merebut sifat yang tertentu daripada Allah Ta'ala. Dia cuba nak mencabar hak Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelum ini. Al-kibriya'ur ridai, wal azamatu izari. Kita cuba nak sentap kain kemuliaan Allah Ta'ala, jawabnya neraka lawak. Ini satu keburukan yang kita suruh nampak, biar kita nampak kejinya keburukan yang dibuat oleh manusia yang tidak baik ini. Allahul musta'an. Yang kedua, sifat buruk takabur yang kedua ni, kejinya mengingkari perkara yang sebenar dan menghina manusia yang lain sebab kita rasa kita hebat. Kita the best, kita yang terbaik, orang lain tak layak. Jadi ini bahayanya. Sebagaimana hadis yang telah saya baca tadi dan kita baca sekali lagi di sini, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu iaitulah orang yang menolak kebenaran dan menghina orang. Dia 2. Hari itu hadis ni dalam Muslim, dan hari itu kita dah bincang ketika bincang tentang riya.
Riak, dia nak tunjuk dia baik. Dia nak tunjuk dia baik, nak tunjuk dia hebat, nak tunjuk dia sempurna, nak tunjuk belaka. Nah, ataupun dia panggil sum'ah. Sum'ah ni nak tunjuk dia tu hebat. Tapi takabur bukan sekat tunjuk, hina orang. Menambah satu lagi penyakit yang berat, iaitulah ghamtun nas, menghina orang. Jadi kalau kita setakat gilak body, itu kita bincang tentang suka kepada pujian. Tu dia ada puji dia ya. Dia macam burung merak ya. Burung merak dia ada puji dia ya. Kek bunyi dak. Angkat dia punya sayap. Tengok sana sini. Tapi beza dengan takabur, dia bukan nak puji dia saja, dia hentam orang lain. Dia jatuhkan orang. Sebab tujuannya supaya orang jauhkan daripada orang yang dihina tadi dan minta orang naikkan dia. Itu yang dia nak. Nak jatuhkan orang, dia nak naik dia sendiri. Kita kata itulah penyakit yang kita takut sekarang. Yang kita bimbang sekarang ni, ramai kes macam ni di dunia sekarang. Bukan sekarang je, zaman dulu pun duk berkelahi kuat dah kan. Tapi zaman kita ni berat. Hina orang ni. Tujuannya nak suruh kata dia je hebat. Dia je yang sempurna. Kita kata ini satu perbuatan jenayah yang cukup menakutkan kita. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat yang dimurkainya ini. Baiklah. Itu dua maknanya penyakit buruk yang keji yang kedua dalam perkara ini, mengingkari perkara yang sebenar dan menghina manusia yang lain. Dua sifat yang buruk. Ingkar yang benar, tolak yang benar walaupun dibawa dengan dalil, dengan bukti, dengan hadis, dengan Quran, dengan apa sekali, mereka tak akan terima. Tapi yang lain-lain menghina orang pula. Baik, jelaslah hadis ni kan. Tadi pun kita dah baca dah tentang sabab buruk hadis ni. Orang pergi tanya Nabi tentang pakaian cantik, boleh tak boleh? Nabi kata tak ada masalah. Yang masalahnya jangan menghina orang, itu yang jadi masalah. Nah, cakap pakaian cantik okey je. Baiklah. Sifat keji yang ketiga daripada penyakit takabur, penyakit besar diri ni, sifat membesarkan diri itu membuatkan dia tidak mampu menyayangi manusia yang lain seperti dia sayang terhadap dirinya sendiri. Ini yang berat ni. Dia tak happy. Kalau orang lain boleh setarah dengan dia, tak happy dia. Oh, dia ni naik taraf macam aku juga. Oh, macam mana ni? Kawan-kawan pula puji dia. Lagi dia sakit hati kan. Kita kawan-kawan kita puji orang lain, tak puji kita. Punyalah haru kita. Dan tidak mampu untuk merendahkan diri. Untuk tawaduk dah tak mampu lagi. Tidak mampu meninggalkan marah dan dengki. Tidak mampu berlemah lembut dalam memberi nasihat. Kalau nak beri nasihat, orang pun hentam je. Kau, apa awak ni? Sedangkan boleh je kita bisik-bisik dah. Tapi olehkan dia takabur, dia hentam orang berat-berat. Dan tidak mampu meninggalkan riak, nak nunjuk-nunjuk dengan orang kehebatan dia. Nak tunjuk dengan orang ibadat dia kuat. Ringkasnya, tidak ada kekuatan yang tercela melainkan ia dilakukan oleh seorang yang membesarkan diri, dan tiada kelakuan yang terpuji melainkan dilakukan oleh orang yang merendahkan diri, orang yang tawaduk. Tawaduk. Anda baca sebuah hadis yang menceritakan tentang doa Nabi SAW. Tapi hadis ni menimbulkan kekeliruan kepada, kalau diterjemah secara literalis, kita rasa takut nak baca doa ni. Apa doa? Nanti saya baca dulu lah. Kalau rasa takut jangan amin. Tapi doa ni memang tak ada masalah. Di antara doa Nabi SAW sebut, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hiduplah aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku bersama dengan orang miskin. Mati dalam keadaan miskin. Kumpul bersama orang miskin. Jadi ada orang tanya para ulama hadis, apa pula? Macam mana pula? Nabi kan nak suruh kita ni minta senang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyibah. Pagi-pagi, minta miskin pula. Qala syurahul hadis, kata di para ulama hadis, dia kata maksud miskin di sini bukan mana papa kedana, tak ada duit, merempat. No, Nabi tak ajar. Sebab Nabi sendiri selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Dan doa yang kita baca pagi-pagi tu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri.
Jadi, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada kufur dan fakir. Doa ni bukan makna miskin dengan makna apa-apa kedana, no. Ai mutawadhi'an. Dengan makna mutawadhi'an, aku minta nak jadi orang tawaduk. Miskin dengan makna orang tawaduk. Mati aku dalam keadaan miskin. Ai mutawadhi'an, bukan orang mutakabbiran. Wahsyur ni, kumpulkan aku di akhirat esok fi zumratil masakin, dalam kumpulan orang-orang yang tawaduk. Jadi kalau kita dah tahu makna, jom kita doa. Ikut belakang. Allahumma ahyini miskinan mutawadhi'an wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin ay mutawadhi'in. Ya Allah, hidupkan kami sebagai orang yang tawaduk, mati kami dalam keadaan tawaduk, dan kumpulkan kami di akhirat esok bersama dengan orang tawaduk. Sebab itu syurga dengan neraka dia berdebat. Syurga kata, neraka, apa mu tengok penghuni aku, semuanya orang-orang yang miskin, orang yang tawaduk, orang yang rendah diri. Neraka kata, geng-geng aku, maksud aku semua mutakabbirin, orang yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh. Ada orang tanya pula, macam mana syurga neraka bercakap? Kita tak payah bercakap banyak lah. Kalau Nabi sebut, itu sebut je lah. Kan? Di akhirat esok kita tengok. Bahas atas dunia ni tak habis-habis lagi. Nah, cukuplah kita bersifat dengan sifat mutawadhi', kita jauhkan diri daripada sifat takabur, itu yang penting bagi kita. Kalau kita nak bahas semua benda di akhirat, habis kita macam nak buat. Tapi zaman kita ini sudah banyak alat-alat gadget yang bercakap walaupun dia tu plastik ataupun besi. Ini menunjukkan bahawa kuasa Allah Ta'ala bagi bercakap syurga dengan neraka, apa yang pelik. Wallahu a'lam. Jadi kita biarlah kita duduk dalam membesarkan diri ala sifat yang dicela oleh syarak. Jadi bila kita duduknya, maka ringkasannya, tidak ada kekuatan yang tercela melainkan ia dilakukan oleh orang yang membesarkan diri, orang takabur, dan tiada kelakuan yang terpuji melainkan dilakukan oleh orang yang tawaduk, orang rendah diri, orang miskin. Masya Allah, tabarakallah. Jelas-jelas kepada kita mintalah doa-doa yang maksur, yang diajar oleh baginda Nabi SAW, nak jadi orang matawaduk, nak jadi orang yang merendah diri. Itu usaha yang kita buat. Baiklah, sebagai penutup, apakah penawarnya? Nama kita ni penawar bagi hati. Tuan Syekh Abdul Qadir, dia guna uslub macam doktor juga lah. Doktor, bila kita mari jumpa doktor, dia akan tanya, sakit apa? Sakit di mana? Sakit sini. Lepas tu dia cari penyakit, last kali baru dia bagi ubat. Ini kita sekarang ni yang terakhir, iaitulah al-syifa, penawar bagi penyakit ini. Apa yang patut kita buat? Tengok tuan-tuan, muka surat 254. Ketahuilah olehmu bahawasanya ubat menghilangkan sifat membesarkan diri itu adalah apabila seorang yang punya sifat tersebut mengetahui tentang hakikat kejadian dirinya. Bila kita setiap kali kita nak sombong, nak takabur, kita ingat, siapa aku? Siapa aku tu, kita bercakap dengan diri kita. Tapi kalau kita bercakap siapa aku dengan orang, jangan. Itu sombong tak? Bila orang nak tegur kita, siapa aku? Kau kenal? Awak siapa? Itu ghamtun nas nama dia. Lain. Tapi kalau kita muhasabah, kita bercakap dengan hati kita, bercakap dengan diri kita, siapa aku? Ketika itulah kita rasa lemahnya kita. Tak bermayanya kita. Tak bergunanya kita. Kalau Allah Ta'ala tidak redha kepada kita. Tengok. Tengok ni, kita mengetahui tentang hakikat kejadian dirinya, bahawa awal penciptaannya hanyalah setitis air mani yang binasa, serta kesudahannya hala akan menjadi bangkai yang keji. Mana asal kitanya setitik air mani. Air mani kalau tumpah di atas lantai, tak ada siapa nak kutip ambil, kecuali semuanya akan disapu ataupun dihilangkan. Tak ada, maknanya tak ada lah nilai banyak sangat. Dia kata jangan main buat anak. Tu orang yang tak dapat anak tu pergi ambil persenyawaan, ambil sperma suami isteri. Ada baru ni saya jumpa kawan saya tu, dia pergi buat di Kuala Lumpur, apa nama hospital, 8 dekat 100,000, 100k dia punya banyak. Dan dia dapat 2 anak kembar. Jadi seorang mati seorang hidup. Allah, Masya Allah. Kita harapnya hidup tu panjang umur lah. Ayah dia nak sangat anak, Allah Ta'ala beri kepada anak zurriyatan salihah, insya Allah, anak yang baik.
Maknanya kalau pada asah lah, kalau air mani bukan orang macam tadi, jatuh atas lantai, tak ada siapa kutip. Nah. Dan ingat baik. Dan kesudahannya hanyalah akan menjadi bangkai yang keji. Kalau bangkai ini tidak dikebumikan dalam tanah, orang akan busung, orang tak lalu kat kita. Dan dalam tempoh hidupnya itu hanyalah sentiasa menanggung tangki septic tank. Sedap juga ni kata-kata hikmah ni. Nah, asalnya air mani berakhir dengan bangkai. Waktu hidup kesana kemari menanggung septic tank, tangki najis. Semua orang bawa belakang ni. Kadang-kadang terbocor juga tak. Duduk tengah ramai-ramai tengah buat, keluar angin ke bawah. Habis satu bilik cari siapa punya pasal ni. Siapa punya keluar ni. Itu baru keluar sikit, baru tu keluar angin tu. Kalau keluar sungguh yang dalam tu, lagi tak ada berguna kita. Allahu Akbar. Jadi kenapa nak sombong? Kau duduk jalan hari-hari ni, duduk bawa tangki najis ya? Sombong. Kan ada orang tak payah bawa tangki najis. Mana ada? Kan? Tulis nombor 2. Ingatlah. Asal kejadian manusia bermula daripada tiada dan kemudian dijadikannya daripada tanah, penciptaan asal tok kita Adam AS, dan dijadikan dirinya sendiri daripada setitis air mani, kemudian ditukar menjadi darah, ditukar menjadi seketul daging, dan pada awalnya tanpa pendengaran, mata, akal, nyawa dan kekuatan, kemudian barulah dijadikan baginya semuanya itu apabila sudah masuk 40 hari. Mengikut sebahagian ulama ada kata 120 hari baru ditiupkan ruh. Jadi kita tak nak bahas di situ di sini. Yang penting asalnya kita daripada air mani jadi seketul daging sampai ke akhirnya. Yang ketiga. Tanda yang ketiga. Ini muhasabah kita yang tiga tanda diri kita. Apabila bermula hidup manusia di dunia ini, datang pula kepadanya penyakit yang menyebabkan ia sakit serta berasa lapar dan dahaga dengan sendirinya secara mengejut. Allah. Kadang-kala manusia ingin mengetahui tentang sesuatu perkara kerana hakikatnya berasal dari keadaan jahil. Dulu kita tak tahu apa, kita belajar-belajar tahu. Nah, kata orang bila sakit, orang yang kaya mampu membeli ubat, tapi dia tak boleh membeli penyembuh. Kita ni lemah. Orang yang paling kaya dalam dunia, sepatut dia tak sakit lah. Sebab doktor yang akan merawat dia tu doktor yang paling pakar dalam dunia. Dia nak hospital mana? Hospital di Eropah, hospital di Barat, hospital di Arab, boleh belaka lah. Hospital mari Malaysia ni banyak juga, macam-macam hospital ada. Tapi dia boleh beli hospital, dia boleh bayar gaji doktor, dia tak boleh beli sembuh. Allahu Akbar. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh beli sembuh, tak ada orang sakit. Orang kaya-kaya tu sakit. Orang sakit ni, orang-orang yang miskin pun kita ni, nak beli ubat pun tak mampu. Allahu Akbar. Baru ni minggu lepas dijemput oleh hospital pakar USM, dia ada satu tabung. Dia panggil tabung kebajikan untuk asnaf yang masuk hospital tak mampu nak bayar bil. Sebab mereka ni, dia separuh kerajaan juga. Tapi dia kena bayar. Jadi daripada tabung ni lah dia kata, orang miskin tegas tara mana masuk, kita akan buat juga. Kalau perlu buat operate. Kalau perlu ni, kalau perlu. Tapi dengan duit yang dikumpul daripada tabung ni, dia bayar. Kita kata, Masya Allah, kita hanya boleh buat tabung, tapi tak boleh beri kesembuhan. Orang kaya boleh beli ubat, boleh bayar allowance doktor, boleh beli hospital, tapi tak boleh beli kesembuhan. Nak gimana kita? Lemah. Yang keempat, begitu juga seorang itu mahu melupakan sesuatu perkara, namun dia tidak mampu untuk melupakannya. Kita banyak benda benda yang kita tak suka, kita nak lupakan. Tak tu harus ingat je. Sampai jadi stres, jadi depression, tak lalu tidur, tak lalu makan. Ini puncanya. Begitu juga sebaliknya, apabila dia mahu mengingati sesuatu perkara, dia tidak mampu mengingatinya. Kalau bab ilmu kita nak suruh ingatlah. Kalau boleh apa yang kita belajar ni 10 bab dan pertama bagi hati ni, ingat belaka, hak ni hak lupa sekali, hak ilmu ni. Kalau kita pergi solat Jumaat je, balik-balik isteri tanya, bang, khatib baca apa hari ni? Ittaqullah. Ittaqullah tu sah dah. Hak lain tak ingat dah, lain. Kata apa tadi Ittaqullah. Ana sekali ana buat provokasi ke khatib. Ana ceramah di masjid, ana kata saya nak tahu hari ni, apakah tajuk khutbah yang kita baca hari ni? Tanya makmum tak jawab. Ana tanya, siapa khatib hari ni? Jadi kebetulan khatib ada depan saya. Dia tanya khatib.
Ustaz, tajuk ke apa tadi? Dia tergaru kepala. Ana apa pakai baca. Ustaz, tak ingat-ingat ke tajuk. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Tengok ni, kita ni, hak sepatut kita ingat, hak tu kita lupa. Yang tak sepatut kita ingat, itu yang kita ingat. Na'udzubillah. Sebab itulah kata di ahli fikir, bila kita buat kebaikan kepada orang, kita lupakan. Bila kita baik pada orang, kita lupa. Supaya kita tak mengungkit. Tak rasa banyak. Banyak aku. Tapi kalau kita buat kesalahan kepada orang, jangan lupa. Supaya kita sentiasa minta maaf dan berwaspada untuk kita tidak mengulangi perkara itu. Menarik kata-kata ahli motivasi syariah. Baik. Kadang-kadang manusia itu benci terhadap satu perkara, tapi hakikatnya perkara itu memberi manfaat kepada dirinya, dan apabila ia suka terhadap sesuatu, tetapi hakikatnya perkara tersebut memberi kemudaratan kepadanya. Ada juga benda kita suka tak jadi. Akhirnya, kematian akan menjemput manusia, maka setiap kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukannya itu akan dihisab. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Ali, halaluha hisab, wa haramuha azab. Yang halalnya akan dihisab satu persatu. Ambil di mana, bawa ke mana. Yang haramnya, kena azab. Na'udzubillah. Sekiranya dia campak dalam api neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripada dia. Anjing dan babi tak masuk neraka. Dia makhluk, dia tak ada akal, dia ada otak. Oleh itu, mengapakah kamu perlu membesarkan diri sendiri, sedangkan kamu hanya seorang hamba yang hina? Apakah patut bagi seorang itu membesarkan dirinya sendiri, sedangkan mereka itu setiap hari membasuh tahi dengan tangannya sendiri, dan menanggungnya, iaitu menanggung tahi dalam perut mereka selama mereka hidup. Wallahu alam. Jadi minta maaf lah, agak kasar bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir malam ni. Dia sentak kita dengan agak kasar sikit. Mudah-mudahan kita insya-Allah dapat manfaat daripada sentapan ataupun peringatan ini. Tamatlah perkara yang bab takabur dan besar diri. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Ujub ni orang yang kagum pada diri sendiri, tapi dia orang panggil macam burung merak tadi lah, dia duk kagum dia ya. Dia tak kacau orang. Jadi itulah wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita serah balik kepada Ustaz Hafiz untuk ulasan kepada perbincangan kita ni. Fadal. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Yang bagi Al-Fadilatul Dr. Abu Anas hafizahullah ta'ala di atas kupasan dan pencerahan terkait dengan bab ini. Ada dua soalan, Dr. Ya, sila. Adakah termasuk besar diri jika seseorang itu menceritakan kejayaan dirinya ataupun anak-anaknya di khalayak ramai dengan tujuan untuk memberikan motivasi? Ya, kita tengok keadaan. Kalau kita mencerita itu semata-mata kerana motivasi yang memberi manfaat kepada orang, tak? Contohnya saya ni beri makan anak saya ni kismis 20 biji sepagi. Semua anak saya dapat 5A ataupun 6A belaka. Nah, kita kata mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau kita mencerita tu, nak cerita kita ni hebat, daripada ibu yang hebat, melahirkan anak yang hebat, keluarga, itu dia panggil takabur. Hati-hati. Jadi kita tengoklah atas niat lah. Semua tu kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Apa yang kau nak. Sebab itulah kadang-kadang orang ni bila dapat keputusan anak-anak profesor, sekali dengan result dia tampar dekat Facebook tu. Macam anak orang lain tu tak ada 5A contohnya. Jadi kita katalah, untuk apa awak tampal? Sekali sekadar nak tunjuk-tunjuk je, tak perlulah. Tapi kalau sekadar nak motivasi, okey je. Tapi motivasi apa dia cerita dengan keputusan dia? Jadi ini kembali kepada niat masing-masing. Dan kita pun tak boleh nak hukum orang di atas apa yang mereka buat. Kalau kita hukum orang, maknanya kita korek hati orang, seolah-olah kita tahu apa yang ada dalam jiwa manusia, itu tidak sepatutnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Soalan terakhir, Dr. Apakah hukum membongkar kesalahan individu yang berkait dengan penyelewengan harta awam ataupun harta kerajaan? Dia ada kalau dia dosa yang melibatkan kepentingan umum, maka itu memang perlu dibongkar supaya orang lain tidak ikut apa yang dia buat. Tapi kalau dosa peribadi, ya kita dengan dia, ya tak payahlah bongkar-bongkar. Tapi dosa itu dosa umum. Macam dia rompak harta, dia panggil, kan Nabi sebut dalam hadis hadayal ummal ghulul, harta yang diambil daripada harta hak milik umum kerajaan itu harta haram.
Jadi kalau orang berani campur yang haram, tapi biar betul lah, jangan bongkar tak tu pasal. Berapa tahun dah kita, bertahun-tahun kita dah dengar pembongkaran dulu kan. Sana sini. Akhirnya senang-senang ya. Benda tu tak ada bukti. Susah kita. Banyak fitnah yang kita buat. Sebab tu lah kalau kita nak bongkar, biar ada bukti betul-betul. Ada kekuatan yang untuk kita. Sebab kalau nak kata mahkamah sekarang ni, ialah begitulah mahkamah ni. Mahkamah tinggi boleh jatuh hukum, mahkamah rayuan boleh lepas. Kita kata kenapa pula? Dia tu hakim juga, ni pun hakim juga. Jadi maknanya orang panggil tak stabil dalam keadaan itu. Cakap banyak kan jadi hina mahkamah pula, letih pula kita nak puasa ni. Jadi tak payahlah. Itu masalah yang berlaku kepada masyarakat. Tapi kita kena ingat, kesalahan yang awam boleh dikritik secara awam. Wallahualam, seperti Imam Ghazali sebut, 6 perkara yang tidak dianggap mengumpat kan. 6 perkara, kita ada bincang dalam kitab kita ni. Alhamdulillah kitab kita ni bagi anak lah, walaupun ringkas, komprehensif lah. Untuk kawalan diri, merawat hati, cukup, tak perlu banyak-banyak. Kalau kita ngaji martabak tinggi-tinggi pun Ustaz Hafiz, akhir kali boleh makan mutabak ya, mutabak ibadat tak naik juga. Jadi boleh makan mutabak je, mutabak ibadat tak ada naik. Allah, cukuplah. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Terima kasih kepada semua rakan-rakan usrah, sahabat-sahabat usrah yang mengikuti usrah kita pada malam ini. Kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Dan biasanya lepas Ramadan ke? Ramadan kita akan cuti, insyaAllah. Ramadan itu pokok Syahrul Quran. Dia panggil Syahrul Quran, insyaAllah. InsyaAllah, dan kita tangguhkan dulu Datuk dengan bacaan doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau kurniakan kepada kami hati yang sejahtera, qalban saliman, qalban tahiran, hati yang sejahtera daripada segala penyakit, sama ada penyakit yang menyebabkan tentang akidah ataupun penyakit-penyakit fizikal yang lain. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada segala yang buruk, segala yang keji, dan hiasilah hati kami dengan sifat-sifat yang Engkau redai, sabar, syukur, tawaduk, dan segala perkara yang Engkau redai, ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon di akhir bulan Sya'ban ini supaya kami sampaikan ke Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Berilah kepada kami kekuatan untuk terus beribadat dalam sepanjang Ramadan ini dengan sebaik-baik dan sebanyak mungkin ibadat yang Kau redai, dan terimalah segala apa yang kami lakukan selepas daripadanya, ya Mujibas Sa'ilin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.